dia dapat, nikmat cerah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Tahu ada maklumat, ada. Kita lagi sang, okey tak? Sebelum ni kita sang dah okey, kita test. 1 2 3. Keluar tak suara dah? Cobaan suara 1 2 3, cobaan suara 1 2 3. 1 2 3 4. Cobaan suara 1 2 3. Okey, boleh. Cobaan suara 1 2 3. Cobaan suara 1 2 3. Cobaan suara 1 2 3. Okey. Cobaan suara 1 2 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam program sedekat penubuhan Gen Surau Putrajaya ataupun penggerak dakwah Putrajaya. Terima kasih kepada yang berbahagia Sahibul Samahah Dato' Badri Shah Alauddin yang mana sudi bersama dengan kita walaupun beliau begitu sibuk, sekejap di BD, sekejap di Putrajaya, sekejap di Pahang, Citsmo demi untuk memberi ilmu kepada masyarakat. Dan terima kasih juga kepada pengurusi surau kita yang mana sudi berkolaborasi dengan Gen Surau Putrajaya. Putrajaya GSP pada tahun 2018 ke 19 kita pernah bersama langsung di sini bersama dengan Ustaz Nik Kamarudin dan Ustaz Muhib, dan hari ini alhamdulillah kita bawa yang mana kita mahu jadikan Putrajaya ini sebagai gerbang ilmu anda. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, Gen Surau Putrajaya ni mula ditubuhkan pada 2013. Majlis ilmu. Mana-mana surau majlis ilmu, mereka ni bertemu dan di sinilah bermulanya tim ni, anak-anak muda ini. Gen Surau ni bukan ustaz, bukan tu imam. Putrajaya ini sebagai gerbang ilmu anda. Jadi mereka bergerak bersama-sama dan hari ini alhamdulillah pertubuhan ini telah pun berdaftar dan pelbagai program yang telah dibuat. Program yang terkini cuci hati. Mereka bergerak ke surau untuk cuci tandas masjid surau secara sukarela di hari Minggu mereka, dan mereka Putrajaya akan ke Turki menghantar misi bantuan bersama dengan pertubuhan Gen Ustaz yang mana mereka akan bertolak pada 10 pagi esok untuk menghantar misi bantuan gempa bumi baru dapat. Tetapi duit sumbangan daripada tuan-tuan dan puan akan dihantar ke Turki untuk sama-sama. Inilah dia anak-anak muda yang saya katakan tadi, Gen Surau Putrajaya. Jadi Dato' Surau Putrajaya pada hari ini, dan insya-Allah di antaranya murabi penasihat-penasihat kita ialah moderator forum kita Ustaz Zakaria sendiri, Ustaz Nik Kamarudin, Ustaz Ahmad Dasuki dan Dato' Izzah. Allah mereka menggerakkan pelbagai program ini tidak lain tidak bukan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ada di kalangan mereka juga membuat donation setiap minggu dan berbagai aktiviti yang telah memberikan kutipan pada hari ini. Dan Putrajaya nanti Datuk guna pakai juga, kita bagi satu ke Datuk nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah dan tuan-tuan dan puan juga, jadi kita nak buat masa tajuk kita pada hari ini insya-Allah
iaitu pengorbanan di dalam mencari keredaan. Jadi insya-Allah, yang mana kalau terlihat kita baru selesai saja Ramadan, Syawal, dan hari ini masih lagi ada open house kan. Hinggalah dan insya-Allah kalau kita lihat tu ya, yang mana bila mana kita lihat selesai Syawal dan kalau dilihat pada hari ini yang mana masuknya bulan Zulkaidah, ada rekan-rekan kita untuk menuju ke Mekah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita doakan mereka digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan dalam mengerjakan amal ibadah haji dan sebagainya. Jadi mungkin tu kita nak pergi pada soalan yang mana ringkas pada hari ini, yang mana kita lihat bulan dan mungkin ada sesuatu keistimewaan yang mana di dalam bulan Zulkaidah ni kalau kita dengar lihat banyaklah di antara keistimewaan yang telah tak terfikir apa yang nak diceritakan pada malam ini di surah Al-Munawwarah. Mungkin ada sesuatu untuk disampaikan kepada kita. Dari mohon penjelasan Datuk berkaitan dengan persoalan tadi. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi Al-Fadhil Ustaz Hamdan Muhammad selaku rakan bicara wara pada malam ini. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Izhar Jumadi, seterusnya para pegawai, ahli jawatan kuasa, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, tidak lupakan rakan-rakan dari grup ataupun geng Surau Putrajaya, para penonton yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Sekali lagi saya dapat menjejakkan kaki dan bertatap muka dengan sidang jemaah di Surau Al-Munawwarah ini. Kali terakhir saya menjejakkan kaki di sini kira-kira 3069. Maknanya dah 8 tahun, 4 bulan, 27 hari. Alhamdulillah panjang umur, bertemu lagi pada malam ini. Al-Fadhil Ustaz bertanya tentang Zul Qaidah, dua perkataan, Zul dan Qa'adah. Zul tu makna tuan punya. Qa'adah ataupun Al-Qa'du maknanya duduk. Artinya pada pergaduhan, perselisihan akan diketepikan sepanjang Zulkaidah. Sebab bulan Zulkaidah ini merupakan awal dari 3 rangkaian bulan-bulan haram. Zaman jahiliah pernah kenal orang Arab. Orang Arab mana tak pernah bergaduh. Tuan-tuan pergi ke Mekah berapa kali bergaduh. Nak beli jubah bergaduh, dia memang hobi masa lapang dia bergaduh. Ada 4 bulan yang dihormati, salasun mutawaliyatun, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumadi wa Sya'bana. Dia terpisah, iaitu Rajab Mudhar yang tersepit antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah bulan
Mereka memang duduk betul. Dia sebut al-qa'du atau al-qa'ada tu maknanya duduk. Dia duduk saja. Dan ada juga orang sudah mula buat persediaan. Dia kesibukan orang nak buat haji dah bermula bulan Syawal. Sebab itu Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah dipanggil Ashhurul Hajj. Bulan-bulan haji. Macam bulan Syawal sekarang ni di penghujung 2012, yang baru datang pagi tadi tak payahlah lagi 20 tahun tuan-tuan pergi usah berangan lah. Dia proses kita. Dan jemaah kita mula balik daripada haji esok, bermula 16 Zulhijjah sampailah 15 Muharram. Untuk mendengar ilmu. Jadi bagaimana kita lihat juga di antara bulan Zulkaidah dikatakan di antara bulan-bulan haram, dan Datuk juga telah menceritakan kepada kita tadi bagaimana kita di dalam bulan ini kalau pengorbanan dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Datuk ya, dalam kalau kita lihat pengorbanan pada hari ini, kalau kita lihat bagaimana di antara terpedaya dengan harga yang murah, kita nak dapatkan dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadangnya kita berkira dengan apa yang telah saya bangun sekejap je. Saya bangun nak pergi ambil Quran, tinggal sekejap je. Memang salah saya solat Jumaat tu dalam masjid kan, handphone kita kadang-kadang harga 2-3 ribu, pergi sepi handphone harga tak ada. 800, kadang-kadang kita rasa sayang dengan apa yang kita, sedangkan kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Datuk boleh ceritalah sedikit bagaimana kita pada hari ini, yang mana kita sebagai umat Islam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Datuk boleh ceritakan konsep pengorbanan kita dalam baik dalam amal ibadah, konsep pengorbanan kita dalam perjuangan. Macam rakan-rakan kita hari ni GSP ni ada di kalangan kita yang kerjanya sendiri, ada di kalangan kita ni kerja dengan kerajaan. Jadi kadang-kadang mereka ni ada kalanya down kan. Jadi pengorbanan untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Terima kasih muslimin muslimat sekalian. Hidup kita ni antara perkara yang paling kita nak adalah dapat redha dari tak berasa gerun untuk menghadapi kematian. Sebab redha ni sangat mustahak. Apa makna redha? Kata para ulama bahasa, maknanya senang, suka, rela, setuju, puas. Nak dapat redha kepada kita, itu yang menjadi impian kita. Sebab itu dalam disiplin ilmu tasawuf, mereka berfikir dan bagaimana nak dapat redha daripada Allah dengan jalur amalan-amalan tertentu. Sebab itu dalam Al-Quran, kalimat redha ini ke perkataan. Dan daripada perkataan redha yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk radu. Itu paling banyak. Radu. Redhalah kamu. 93 dan 100 disebutkan di dalam surah Yunus ayat 17, disebutkan dalam surah Mujadalah ayat 22, surah Al-Bayyinah ayat 8 dan banyak macam-macam ayat yang lain. Nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara
Maka salah satu jalur kita nak mendapat redha Allah, mesti sanggup berkorban. Berkorban yang bagaimana? Ni bukan cerita korban raya haji. Korban dalam erti kata ulama, mesti sanggup berkorban dua perkara. Pertama, al-anfus. Yang kedua, al-amwal. Apa makna al-anfus? Akal fikiran, masa dan pastinya nyawa. Kalau sanggup korbankan itu, dapat redha daripada Allah. Dia sanggup ubah perangai dia dulu masa muda payah bangun pagi, tapi bila dah berumur ni, dia kunci jam, susah macam ada orang memang susah bangun pagi tuan-tuan. Dia memang keturunan dia begitu. Rumah dia satu keluarga bangun lambat. Jadi kita tetamu kebulur begitu. Pukul 10 gelap lagi rumah. Dia kata memang dia tak bangun. Member ni memang tak bangun. Mak lambat. Oyen yang pemalas tu tak bangun juga. Dia kata kita tetamu, takkan lagi ke dapur jerang air buat melo, tak kena. Kebulur begitu. Jadi dia kata lain kali bila dia ajak, kawan bawa bekal. Kau takut dia tak bangun lagi. Rupanya ada orang, satu keluarga tu memang payah bangun. Tapi ada orang dia tak nak jadikan tu alasan. Itu bukan alasan. Aku misalnya, zakat ni tak semua orang sudi membayar. Puas PPZ buat program Kulu Kilik, ada je orang tak nak bayar. Dia kata apa saya nak bayar pula ke PPZ? Saya kan dah bagi sedekah ke orang, tolong orang kawasan rakyat di kawasan saya bagi duit. Nak zakat buat apa lagi? Ada orang tak ada je. Ada orang dapat emolumen ke, dapat golden. Dia tak nak membayar tu tadi. Ada. Sedekah misalnya, tak ramai yang sanggup. Hidup sederhana untuk kegunaan jemaah-jemaah yang berjuang untuk agama ataupun melakukan kebajikan kepada orang yang memerlukan. Ini dia panggil korban al-amwal. Sebab 11 Allah Ta'ala sendiri mengakui innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum. Aku dah beli daripada orang beriman ini dua perkara, diri mereka dan harta mereka. Maknanya dia sanggup berkorban apa saja biar kita korbankan masa bersama keluarga. Macam tuan-tuan patut sekarang duduk dengan keluarga di rumah, makan malam misalnya, tapi nak pergi juga ke surau, pergilah ke surau misalnya. Kita korbankan masa dengan keluarga, kita korbankan tenaga kita, kita korbankan perbelanjaan. Lepas tu berkorban ni payah. Teringat saya lagu yang saya ni tidaklah tak pandai menyanyi, saja malas saja. Kan menyanyi kan ceramah lain tak nyanyilah, habislah semua. Lagu berkorban apa saja itu kalau tuan-tuan hayati banyak pelajaran. Itulah kasih mesra sejati dan mulia. Lagu tu walaupun hanya rekaan, lagu rekaan, arwah Piramli buat lagu tu tahun 1956. Lagu tu membayangkan babak Hang Tuah pujuk Tun Teja dalam cerita Hang Tuah. Masa dalam sejarah sebenar Hang Tuah tak ada pasal nak menyanyi-nyanyi, mana ada masa nak menyanyi masa itu. Tapi saya nak kongsi malam ni, saya ambil masa dia sebut Happy Ramli ni sedap sikit ceritanya. Sebenarnya tuan-tuan, lagu Piramli berkorban isteri dia Norizan. Norizan ni salah seorang daripada isteri Tan Sri Piramli.
Norizan ni dia ada 2 lagu yang P.Ramlee dedikasikan untuk dia. Memang P.Ramlee ni 26. Umur P.Ramlee baru 26 tahun, Norizan 28 tahun. Dia tulis lagu berkorban apa saja kerana dia menghargai pengorbanan Norizan yang telah mengorbankan kehidupan di istana. Dia adalah permaisuri kepada Sultan Perak. Bayangkan. Jadi dia tinggalkan istana kerana nak berkahwin dengan P.Ramlee. Istana betul. Dan P.Ramlee pun berkorban juga. Demi menghormati pihak istana, dia sendiri tak jejak sehinggalah tahun 1963 lepas pada tuanku mangkat. Jadi saya tak sebutlah nama tuanku, tuan-tuan carilah sendiri apa nama tu, kan semua nak bagi belakang malam. Dengan Norizan dia berpisah, dia berjanji satu hari esok saya akan jadikan awak permaisuri juga. Dia janji dengan Norizan. Norizan kata bila masa P.Ramlee nak 1973 P.Ramlee ambil Norizan berlakon jadi permaisuri kerajaan Pasir Dua Butir dalam Remi. Duduk bawah pokok tu kan, hak menteri pakai topi bomber semua, permaisuri itu Norizan. Jadi dia kata sampailah cita-cita saya nak jadikan permaisuri. Ini ceritalah selit-selit saja ya. General knowledge. Maka hadirin hadirat sekalian, jom kita berkorban. Tak sanggup berkorban, jangan cakap. Mulut bersantan. Memang sudah menjadi lumrah. Setiap kejayaan mesti ada pengorbanan. Wallahu a'lam. Idza dia keistimewaan saya bersama dengan permaisuri tadi, dengan lagunya P.Ramlee tadi, dengan tahunnya, subhanallah. Ini satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan Sultan tadi kita cari sendiri. Saya pun balik lepas ni, peranan yang dimainkan oleh Gen Surau Putrajaya pada hari ini membawakan majlis-majlis ilmu pada hari ini untuk kita memberikan maklumat yang tepat kepada seluruh umat Islam yang berada di Putrajaya dan sebagainya, dan pengorbanan yang telah Datuk ceritakan kepada kita tadi, yang mana bagaimana kita nak jadi hamba Allah yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilihat di antara sahabat-sahabat, ramai di antara sahabat-sahabat harta mereka tinggalkan ribuan jutaan bilion di Mekah, mereka berhijrah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pada malam ini insya-Allah samalah kita menyahut sebagaimana yang telah diaturkan oleh Datuk kepada kita tadi berkaitan dengan pengorbanan yang perlu kita lakukan, yang mana di antaranya bagaimana surau kita hari ini bergerak sudah tentu memerlukan dana untuk menggerakkan pelbagai program sebagaimana Gen Surau Putrajaya pada hari ini. Mereka buat live pada hari ini, alhamdulillah. Ini di antara sumbangan-sumbangan yang jemaah kita bagikan kepada kita. Dan kita juga pada malam ini insya-Allah kita membuat dana sedikit kutipan untuk kita gerakkan. Yang mana untuk makluman para jemaah sekalian, yang mana anak-anak muda pada hari ini mereka tak dibayar gaji macam Abang Man. Dia hanya bagi handphone kat dia, kami bagi kat dia top up untuk dia pergi mana-mana surau untuk buat live streaming. Begitu juga rakan-rakan kita yang lari, mereka bekerja di siang hari tapi malam hari mereka berkhidmat untuk apa? Untuk kekalkan momentum hari ini supaya masyarakat kita pada hari ini, masyarakat Islam pada hari ini, masyarakat yang bermaklumat. Daripada murabi-murabi kita sebagaimana Saibus Samah nyatakan kepada kita ni, kadang-kadang maklumat ni kita tak kaitkan. Bila mana dikaitkan dengan sejarah-sejarah, kita ada sesuatu yang menarik untuk kita mencari sesuatu. Jadi kalau dilihat Datuk ya, bagaimana GSP pada hari ini
pengorbanan dalam berdakwah pada hari ini, dalam kita nak melahirkan masyarakat. Ialah masyarakat Putrajaya ni tu mereka yang hebat-hebat. Ya. Kita tak boleh nak lebih-lebih sikit. Mereka komen lagi hantar email. Jadi bagaimana kita hari ini, bagaimana kita lihat bahawa kita nak melahirkan masyarakat yang bermaklumat. Kalau kita lihat bagaimana pentingnya pengorbanan di antara rakyat kita hari ini, pengorbanan yang mereka lakukan. Kita top up nak reload dia punya internet, kadang-kadang mereka mengorbankan duit sendiri untuk membuat live dan sebagainya. Jadi bagaimana pentingnya dalam dai saya hebat yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah pada hari ini, betapa pentingnya sikap pengorbanan tadi, bukan hanya dari segi harta, bukan hanya dari segi jiwa raga. Jadi mungkin cuti sekolah kan, sepatutnya kita pergi Lexis Hibiscus kan, bersama meraihkan anak-anak cuti sekolah. Sepatutnya kita balik kampung, tapi tengok jadual, ada Datuk Bat hari ni, sawah kita ada. Okey, kita postpone balik korban masa kita untuk dengar seketika, bawa anak-anak untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi mungkin Datuk boleh bagi sedikit komentar berkaitan persoalan yang telah saya nyatakan tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Ustaz Hamdan sebutkan tentang geng Surau Putrajaya, ni saya nak cerita sikit ya. Saya dengan geng Surau Putrajaya ni kali pertama mereka itu lama sekali. Masa tu kita ada forum di Surau Al-Muttaqin, Pisni 5. Bagi saya secara peribadi, orang buat saya panggil layanan YouTube, kerjanya cari kontennya. Maka jangan pelik kalau ada penceramah sekarang dan juga ceramah mereka dengan my IPO terpaksa didaftarkan, dapat hak cipta. Sebab kebanyakan daripada pengendali channel ni kami panggil anon ya. Datang entah berantah entah mana-mana, pacok kamera, tak ada assalamualaikum ke wala salam wala kalam. Kita bukan lapor duit dia, assalamualaikum dah lah. Dah pengusi tak jumpa ni, tak ada cara. Kena saudara-saudara keluar dalam channel masing-masing, oh ceramah gini-gini. Ustaz baru-baru nak naik ni, sukalah glamour, publicity. Tetapi ingat ini tim penceramah. Ni ustaz punya orang aku celah mana, aku pun tak kenal juga. Ni menolong je pacak tengah-tengah. Orang nak menengok dah kena Geng Surau Putrajaya ni dia ada cara. Dia ada akhlak dia. Tengok dia pacak kamera kat mana. Ada mengalang tuan-tuan. Dia reti beradab, jumpa pengurusi, jumpa SU, jumpa penceramah. Ustaz, untuk ni tadi kita daripada dia terang. Jadi kita benda knowledge ni tak ada masalah. Tapi awak datang macam lana, rakam balik tinggal. Tak ada, dah pakai elektrik masjid, sendai ke masjid pun tidak. Tapi tidak dengan geng Surau Putrajaya. Kalau dia datang, ambil saja, tak ada masalah. Sebab dia orang, kita tahu dia buat kerja ni tak ada untung pun, tak ada keuntungan mana. Dia seronok. Saya tengok dia orang ni seronok dengan kerja dia. Walaupun kadang-kadang ialah tengah buat rakaman audio, tak ada. Kadang tengah buat bateri, tak ada. Tengah-tengah dia setengah masjid surau, kadang ada masalah teknikal. Sekarang pun dah upgrade sikit dah, banyak dah alat dah. Kita tengok dulu buat telefon je, letak telefon. Wayar pun serimonik pun tak ada, pakai
Tapi sekarang lepas tu dia pakai seremoni. Ini seremoni, ini orang panggil seremoni tanpa wayar. Canggih lah ni, canggih. Ni pun dah pakai kamera DSLR. Pakai OBS. OBS kena ada. Lanun ramai. Ni kita live malam ni. Tak ada watermark ini. Oh, lanun suka sangat ni. Minta maaf lah kita orang panggil awak lanun. Memang lanun pun. Sakau semua benda. Ngata korang sakau sedap sangat. Habis disakau je live orang. Lepas tu bubuh lah watermark dia sebesar-besar alam. Yalah, kadang kena nasihat juga benda-benda ni. Betul, orang buat baik ni biar berpada-pada. Hadirin sekarang kat meletih panjang pula ceramahnya kan. Macam ni tuan-tuan, dengan geng Suruh Kerajayaan ni dia fokus kepada penyebaran dakwah. Ada geng saya kalau di Kuantan tu, ini mungkin di telekung surau. Dia pergi stesen minyak kan ada surau. Stesen minyak kan banyak surau. Tapi kalau orang muslimat nak tumpah stesen minyak pakai telekung pensan, tak lalat pun ada macam-macam. Kita pun pepina. Jadi ada satu grup budak-budak muda dia tolong cuci kan. Dia kumpul surau masjid, insya-Allah surau kita punya telekung kita jagalah. Ada grup sejadah. Jadi banyak sebenarnya kumpulan-kumpulan yang buat kerja ini. Saya dulu imam masjid negeri. Jadi bila sidang Jumaat datang, orang jemaah datang kan, kita selipar suka-suka hati saja letak. Datang budak-budak muda ni dia susunkan. Jadi kita kalau ada bersemaraknya budaya sebegini, kita pun seronok jugalah buat kerja agama ini. Berdakwah ini dia memang memerlukan yang penting adalah pengorbanan masa, tenaga, kewangan. Sebab itu orang yang nak terjun dalam dunia dakwah, dia memerlukan kepada bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah Ta'ala sebut, mu bila nak buat baik, zawadu, Tuhan perintahkan. Kalau nak berdakwah mesti ada bekalan. Tak ada bekalan, kita akan seolah-olah pergi bunuh diri saja. Mesti ada bekalan. Tiga yang besar ini kalau bab usul dakwah atau fiqh dakwah. Pertama, zadul imani wal aqadi, bekalan keimanan dan akidah. Iman dengan tak tahu di mana pula dah. Banyak sangat sesat barat, jangan. Yang kedua, zadul ilmi was saqafi. Orang yang nak cerita Allah kena ada bekalan ilmu dan juga as-saqafi. Apa makna saqafi? Perkara-perkara pengetahuan semasa, general knowledge. Dia boleh relatekan isu semasa, boleh diulas dan diberikan panduan dengan meninjau kepada sirah, fiqh dan berbagai lagi. Dan yang ketiga, zadul akhlaki, bekalan akhlak dan juga pertama as-sabru wal hilm, sabar dan boleh mengawal diri.
Kalau dia tak boleh kawal diri dia, jangan ajar orang lain nak mengawal. Bimbingan hati lah, penerang hati yang suci. Awak ajar orang suruh sabar, awak nombor satu pandai barat. Habis lempar sana. Jangan terjun dunia dakwah lah. Mengubati. Orang yang mengubat sakit orang. Orang kerja dakwah takkan takut dengan maksiat, kerana cahaya takkan takut kepada kegelapan. Di mana ada gelap, kita datang bawa cahaya. Kita takkan takut kepada cahaya. Cahaya, kau jangan datang, nanti hilang terang aku. Kegelapan. Yang ketiga, tawadhu', jangan sombong. Yang keempat, sa'atu sadru wal ufuq, mesti berlapang dada. Dan juga wal ufuq, mesti ada wawasan, ada vision nak bawa ke mana jemaah kita ini. Yang kelima, al haya, ada rasa malu. Dan yang keenam, ini bil haq, mesti berani berkorban, khususnya menegakkan kebenaran. Maka siapa-siapa saja yang nak terjun ke dunia dakwah ini, sama ada sebagai pendakwah Masjid Surau, dia kena ada bekalan-bekalan ini. Tanpa bekalan ini, takkan jadilah kerja dakwah kita. Tetapi sudah pasti yang antara bekalan lebih sampai Allah. Jadi itulah kalau kita lihat apa yang telah dinyatakan oleh Datuk kepada kita tadi, bahawa kita sebagai penggerak-penggerak ni, begitu bagaimana kita nak mendidik masyarakat kita, mendidik anak-anak kita, sudah tentu kita melakukan berbagai pengorbanan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Datuk kepada kita tadi. Bagaimana pengorbanan di antaranya bukan hanya sekadar harta, bukan hanya dari segi pengorbanan dari segi tenaganya. Kadang kalau dilihat bagaimana untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala ni, pelbagai amanah yang telah diberikan bagaimana Uwais Al-Qarni. Hebatnya Uwais kenapa? Dia berkhidmat kepada bondanya sehingga kan dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak handsome macam kita pada hari ni kan. Kita kadang kita masuk TikTok, muka Ustaz Amdan keluar Syahrul Khan, boleh buat kan. Uwais Al-Qarni, dia tinted 100%, tetapi dia mulia di sisi Allah. Kenapa? Dan perempuan sebagai Datuk juga, kalau lihat bagaimana gerakan dakwah pada hari ini, masuk waktu kita azan seketika sebagai tanda maksudnya waktu terus saya lupa. Okey, jadi bagaimana dilihat tadi, bagaimana kalau lihat pergerakan-gerakan macam semalam kita cuba nak masuk live Habib Umar semalam kan. Habib Umar ramai, subhanallah. Hubungan yang hebat di antara agensi dan sebagainya. Dan subuh tadi ada di Masjid Negara, begitu ramai masyarakat yang sukakan ilmu ni, yang bagus, tak kedengaran. Mereka terpaksa membuka handphone melalui live yang kita buat, dan mereka walaupun berada di masjid tapi mereka mendengar melalui handphone. Jadi tadi memerlukan dana, memerlukan sumbangan daripada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dahulunya, kadang-kadang mereka mengorbankan bukan hanya sekadar menjual ladang, bukan hanya sekadar untuk perjuangan Islam, tetapi mereka sanggup mengorbankan tenaga dan sebagainya. Dan mungkin Datuk boleh cerita pada hari ini kepada kita, supaya mungkin kita hari ini kadang-kadang rasa daripada awal gaji itu Datuk, daripada awal dapat gaji pertama RM1
kita rasa kalau boleh hari Jumaat tu tak ada dah yang biru ni. Kita nak kalau boleh ada yang hijau ke yang merah supaya Masjid Surau Al-Munawwarah pada hari ni nak bergerak. Jadi mungkin ada kelebihan mungkin ada kisah-kisah yang boleh kita bagi semangat pada kita pada hari ini untuk kita rasa tak sayang kepada harta, untuk kita sama-sama menyokong gerakan-gerakan dakwah pada hari ini. Tiket ke boleh? Tak tahu. Semua sini warok-warok, tak tahu berkaitan dengan konsert. Tengok harga tiketnya begitu mahal. Jadi kita apatah lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, ilmu yang penuh fitnah pada hari ini. Sudah tentu gerakan dakwah ini memerlukan kerjasama, sudah tentu memerlukan saling tolong menolong, yang mana tuan-tuan menyumbang, kita rakan-rakan kita sakit dan sebagainya. Jadi di antara kelebihan boleh Datuk ceritakan kepada kita sikit supaya saya sendiri pun rasa bersemangat lepas ni, bukan hanya nak menyumbang dari segi harta, tapi rasa lagi mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya jumpa ramai manusia yang berbeza-beza, ada macam-macam saya jumpa. Ada orang dia sponsor lah dari segi program. Sebab program di Masjid Surau ni, antara kos yang tinggi juga adalah makan. Kadang-kadang tu kalau level-level masjid RM5 ni simple sangat lah, tu tak campur air macam-macam. Memang makan ni satu benda yang susah ataupun yang tinggi. Tetapi beberapa masjid yang saya jumpa, yang pengikutnya ramai, akaun TikToknya jutaan orang, subscribernya tinggi. Jadi dengan kedatangan kutipan untuk tabung golek, dia panggil boleh melingkar, itu strateginya. Jadi cara dia buat adalah dia buat kutipan awal. Contoh ni baru bulan 6. Bulan 6 dia Hijrah. Kalau di Johor setahun kutipan Maulid Rasul. Sebab itu dia boleh buat besar. Maknanya tak menggunakan dana pihak masjid dan surau. Dia mendapat dana dari Ustaz Datuk ni sekian-sekian. Oh, pensan aku kalau panggil dia habis duit surau. Sebab dia mikir guna duit dia. Sedangkan orang yang mengurus adalah sumbangan. Surau dibiayai oleh masjid, tetapi ditambah oleh jemaah. Maksudnya di dalam masjid bagi kita tiket penerbangan, penerbangan Sagwati adalah jemaah. Maknanya bila kita habis masa bersalam selepas mayat isyak tu, semua orang akan sedekah. Apa sebab? Dia appreciate, oh ini kerja ustaz datang pada Malaysia, kami sedekah. Tu ada penceramah yang tak reti budaya. Hadiah ustaz, hadiah ada pun masuk. Salah dapat lagi, tak muat poket, terjun duit, pluk jatuh. Duit Singapura kan licin sikit kan. Budaya ini tak ada kat kita. Sebab budaya kita di Malaysia, jemaah datang nganga ya. Oh tak sedap ustaz ceramah. Dia komplain. Oh ni sama aku dengar dalam YouTube ni. Dia sekarang budaya orang bawa adalah jemaah contribute untuk program. Sebab dia orang yang request, kata Tuan Haji Pengusi Nazir, kami nak berjamaah sekian-sekian. Homestay dah ada orang sponsor ni. Flight ada orang sponsor.
di Masjid Surau ni akan lebih semarak lagi. Sebab yang membawa budaya menyumbang itu adalah jemaah sendiri. Cuma masa program, orang selalu membayangkan program tu tak memerlukan kos yang tinggi. Masalah. Sedangkan saya pernah duduk masjid, kos makan, pengangkutan dan sebagainya lagi, itu sangat memerlukan pada sumbangan. Itu sebab kita buka, mari menyumbang, mari menyumbang, mari menyumbang. Kata tak ada duit gagal, ada fulus, lulus. Ambil geng Surau Putrajaya malam ni. Tuan-tuan ingat kamera DSLR ni datang di waktu malam ke? Tak. Dia orang bangun pagi subuh buka pintu, malaikat hantar. Dah, beli pakai duit. Duit siapa sumbang? Pula nak cocok wayar tak ada. Power bank pun kena beli. Kalau esok dah pakai OBS nak masuk tema nak masuk itu, itu lagi yang memerlukan kepada duit. Sebab tu duit ni dia tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit rasa nak mati, tuan-tuan. Duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang pun boleh hilang kalau tak ada duit. Duit memang tak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena juga. Duit ni dia tak boleh beli kesihatan. Tapi kalau nak bijak, kena ada duit. Belajar tinggi-tinggi, belajar jauh-jauh. Orang bodoh nampak cerdik kalau ada duit. Tapi orang cerdik nampak bongok kalau tak ada duit. Kereta besar menjalar, orang nampak cerdik. Nampak cerdik. Duit bukan segala-galanya, tetapi hampir segala-galanya memerlukan duit. Bantu pihak-pihak yang nak mengembangkan dakwah. Ini bukan cerita sumbangan pada penceramah ni, tidak. Bantu pada masjid ini, bantu pada masjid. Kita bantu pihak masjid. Jangan mengharapkan masjid mengeluarkan belanja dia. Dia pun ada pertanggungjawaban juga nak jawab audit apa semua, kos ni kenapa penceramah ni jumlah ini, ni kenapa. Sian juga ke dia. Ada orang kata, saya tak mampu Ustaz nak bagi duit. Saya pun tak lepas anak 10. Nak bagi macam mana duit? Saya pernah jumpa satu orang ni, saya share ni. Ada satu, dia tak menyumbang duit, dia tak menyumbang apa-apa. Tapi dia contributionnya adalah setiap masjid surau di Johor Bahru yang nak buat program ceramah, dia akan volunteer untuk tolong Ustaz Azhar, dia ada tim dia lah. Macam-macam Ustaz Fauzi Mustafa misalnya, Ustaz Syed Nur Hisham Al-Idrus, Tuan Padang Al-Idrus. Dia nampak banner, dia akan call ke masjid kan. Bawa ke hotel, dia check in, siap kat maghrib saya ambil dia, bawa ke masjid, ceramah, saya tunggu habis ceramah, saya bawa dia pergi makan, dia nak makan apa, ikan bakar. Dia hanya khidmat saja. Jadi pihak masjid dah tak perlu fikir dah nak kena ada AJK lah, kadang Bilal dah tak berazan Bilal lain semua tu tak kita jalan. Jadi dah susah. Jadi dia bantu bawa. Pernah dia cerita, pernah sekali ada penceramah, patutnya balik pagi esok, tiba ada emergency. Dia minta tolong. Kita boleh menolong dalam apa juga bentuk.
Yang penting jangan nganga tengok ceramah. Lepas tu komplain tak sedap ceramah tentang setara baru. Dah, dulu sedap. Dia ingat Akademi Fantasia kan dia nak juri-juri ni. Kita menyumbang kepada kemeriahan dunia dakwah tu sendiri. Dan kuranglah kita merasakan bahawa masjid dan surau ini adalah hak kita bersama. Aku perlu memikirkan apa pengisian anak-anak sekolah pada hari cuti, duduk kat rumah main game. Jadi kalau kita ada bersama dengan surau, kita ada idea. Contohnya kita ada idea, kita ada kepakaran kaunseling, kita ada kepakaran motivasi, kita menyumbang dari segi tenaga kepakaran yang kita ada. Kita ada kepakaran dari segi design. Kita designer, surau tak ada designer. Nak bayar designer mahal tuan-tuan. Nak buat design satu tu bukan bisnes biasa je. Dia hanya sekadar, tapi berkat dia berkhidmat kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari, tuan guru kita. Akhirnya bisnes dia berjaya. Dia hanya sekadar susun jadual asasi. Tuan guru ni akhirnya bisnes dia berjaya, dan akhirnya dia bagi share kepada Syekh Nuruddin ni nak pergi ke mana, dia bayar tiket, tempat dia sediakan. Kerana apa? Berkat bila mana redha Allah, Allah dia mendapat redha Allah, rezekinya murah, anak-anaknya semua menjadi insan yang baik. Kerana apa? Berkat dia berkhidmat untuk masyarakat, berkat dia subhanallah, hari ini dia begitu senang di atas jasa-jasa yang telah mereka lakukan, dan telah bagaimana hingga akhirnya lahirnya tim yang menggerakkan SNTV itu. Kita hari ini di Putrajaya pun kita nak begitu, bahawa supaya masyarakat Putrajaya pada hari ini, masyarakat bukan hanya sekadar dari segi penjawat awam yang berilmu pengetahuan dari segi ilmu pengetahuan duniawi, Bukan, tak ada lagi bila dah Maria memahami konsep berjiran, bila memahami saling melengkapi, akhirnya lahirnya akhlak yang terpuji. Subhanallah, sama-sama nak menyumbang masjid dan turunlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz tu kita dah nak landing ni tu. Ya. Dah nak landing dah 1 jam lebih ni. Jadi mungkin akhir bagi kau sikit. Bagi penutup kepada kita hari ni, supaya kita hari ni untuk kita sama-sama saling menggerakkan surau dan menggerakkan aktiviti dakwah di Putrajaya pada hari. Silakan. Terima kasih muslimin muslimat sekalian. Pertama, saya ucapkan tahniah kepada geng surau Putrajaya yang tuni kerja-kerja penyebaran dakwah dan informasi ceramah khusus di wilayah Putrajaya ini ataupun di kawasan Putrajaya ini. Ada kadang orang kita faham dia main level alim besar-besar lagi. Ini kita tak nafikan lah. Kadang ada orang kata GSP ni konten semua level-level kelas-kelas takmir, benda gitu, tidak level tinggi-tinggi yang kita buat kerja dakwah ni. Kami penceramah yang bawah-bawah ni, orang tak berapa nak ikut ni, kita orang ni bukanlah taraf ulama. Kita ngaku kita penceramah ni, penceramah masjid surau, ustaz betul ini sayuk duduk. Jadi kita kadar diri lah, tak ada masalah. Cuma geng surau Putrajaya pun samalah. Kita ni semua untuk mencetus mahu. Kita nak menjentik kemahuan dan semangat orang untuk belajar. Dan selepas mereka ada semangat, kita dorong, cari dengan orang ni, ulama. Carilah orang alim.
Dia orang alim kalau nak kenal mudah sangatlah. Kalau ada al di belakang alim lah. Ustaz sikit al apa? Itu alim lah kalau ada al. Ustaz ada al belum lagi kan? Betul lagi lah. Jadi dia kena ada al. Gurau saja ya. Kami ni hanya mencetus saja. Dan seterusnya kita guide lah masyarakat. Macam contoh, kita mencetuskan yang ada atas langit. Yang dia tahu tengok anak bulan nak raya, nak puasa. Dia tak tahu ada istiwa Azam. Dia tak tahu ada bulan pada perigi. Dia tak tahu bulan duduk kedudukan paling jauh dengan bumi. Macam hari esok istiwa Azam. Tak ramai orang ambil tahu. Oh, boleh ukur kiblat dia. Boleh. Jadi kita cetuskan. Oh, boleh ukur kiblat. Dalam rumah ikut waktu sirim standard. Jam di rumah tu bateri dah nak habis. Kadang 5.17, 5.16, kita ingat 5.18. Dia 1 minit pun tak boleh lari ketepatan dia sebab masa esok setkan dengan waktu sirim Malaysian Standard Time, waktu piawai Malaysia 5.18. Di mana arah bayang-bayang. Jadi kita ikutkan. Ustaz, maknanya masjid-masjid kena buat ukuran lah. Masjid tak payah. Masjid surah kita pakai teodolit lagi canggih lagi, tak main pacok tiam nyapu. Panggil jupem lagi tepat lagi lah ukurannya. Ini untuk ukuran kita di rumah. Yang tuan-tuan sembahyang di rumah ikut kiblat mana? Agak-agak je lah. Google. Setahun 2 kali Allah Ta'ala kurniakan matahari tegak di atas tanpa 2 kali setahun. Jadi kami yang kerja ceramah ni mencetuskan. Selepas tu orang jadi minat. Cari orang alim. Yang alim ilmu falak, yang alim ilmu ini. Sebab itu sekali lagi kepada geng Surau Putrajaya, cetuskan minat. Kerja kita cetus. Berapa orang Putrajaya berjaya engkau bawa pergi masjid surau? Tuhan tak pernah tanya hasil. Tapi yang Tuhan tanya adalah usaha. Membuat ataupun tidak. Allah kalau ukur hasil, Nabi Nuh AS tak layak duduk sebagai ulil azmi. Nabi Nuh, tuan-tuan, dakwah ratusan tahun. Berapa hasil dakwah dia? Tapi yang 40 naik bahtera tu bukan semua orang. Rimau, gajah, zirapah apa semua. Tapi adakah di sisi Allah dia tak ada nilai? Tak. Tuhan tengok apa hasil. Tapi Allah Ta'ala akan tanya, apa usaha kau buat untuk mencerdikkan umat? Maka hadirin hadirat, jom kita usaha atas ini. We do the best, let God do the rest. Buat saja yang terbaik. Walaupun kita bukan yang terbaik, tunjukkan yang terbaik. Sepulangnya ayo, semua dakwah pencinta surau masjid, ayo kita jadi pendekar terbilang. Dada beriman, akal sempurna, janji diikat, sumpah dijaga, jalankan dakwah, hati kena kita pelihara. Bekerjalah keras sehabis daya. InsyaAllah kalau ke situ cara kita berjalankan kerja dakwah kita, kita akan merasa puas sepanjang Allah. Jadi itulah apa yang telah dinyatakan oleh Baginda Datuk kepada kita pada hari ini, bahawa betapa pentingnya ilmu tu dalam kehidupan. Kita nak berjaya, nak dunia dan akhirat, dua-dua kena ada ilmu. Dan di sinilah kita lihat peranan Surau Al-Munawarah sendiri. Kalau lihat membawa ikon di antaranya yang pernah
sampai ke Turki hari ni ikon kita iaitu Sahrudin kan. Kita mau sunnah memanah, sukan memanah, kita highlightkan. GSP taja juga beberapa sumbangan sampai ke international, namun bawa bendera sukan manahnya, dan kita menjadi cetusan, kita jentik masyarakat supaya sukan, cintakan sukan memanah, sukan sunnah dan sebagainya. Dan banyak lagi lah yang kita tak nak cerita pada hari ini, masa yang begitu singkat. Besok Datuk akan berada di Surau Putra Al-Amin. InsyaAllah kalau tuan-tuan berkelapangan, kita jemput sama-sama lah untuk kita menemukan ruangan di Surau Putra Al-Amin juga. Yang mana begitu juga pada untuk signature sikit pelancaran kita punya sedekat GSP Sohibul Samahah kita. Untuk maklumat tuan-tuan, ada juga tak tahu ni Negeri Pahang, ada juga yang tak tahu tu. PM saya, kenapa Ustaz panggil Sohibul Samahah? Dia tak jadi imam. Datuk adalah timbalan mufti Negeri Pahang. Jadi silakan bagi Datuk hari ini. Silakan Abang Mat. Ada pen? Bekas tak pen tu? Bekas Silakan pengurusi surau sekali ke Datuk. Silakan pengurusi surau. Abang Mat. Yang terima kasih kepada pengurusi surau kita Ustaz Zahid Mali, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan di atas kesediaan hadir dalam program sedekat GSP, dan terima kasih kepada semua rakan-rakan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang sudi bersama.